Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harapkan pada hari ini murid-murid berada dalam keadaan ceria dan gembira bersama keluarga. Okey, saya Cikgu Aris Fazilah bin Harun, guru cemerlang geografi dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, Kelantan. Pada hari ini cikgu akan bersama dengan murid-murid untuk membincangkan satu topik yang telah kita pelajari pada siri yang pertama, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, kali ini kita akan mempelajari standard pembelajaran iaitu 4.2, menghuraikan faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan semula jadi di Malaysia. Okay, yang kedua ialah menjelaskan melalui contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia? Pada siri yang pertama, pelajar telah belajar jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, yang mana telah mengenali jenis dan taburan. Pada siri yang kedua ini, murid-murid akan diajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Terdapat empat. Yang pertama ialah bentuk muka bumi. Yang kedua ialah iklim. Yang ketiga ialah saliran. Yang keempat ialah tanah. Okey. Marilah kita mempelajari apakah faktor bentuk muka bumi. Faktor bentuk muka bumi yang pertama ialah berada di tanah pamah dan kaki bukit. Okey, tanah pamah dan kaki bukit ialah satu ketinggian yang berada di bawah 180 meter dari atas laut. Merupakan tumbuhan yang terdiri daripada hutan hujan tropika yang berada di kawasan tanah pamah dan juga di kaki bukit yang bersaliran baik. Terdiri daripada pokok yang tinggi dan bersaiz besar, dan akar banai berfungsi untuk menyokong pokok daripada tumban. Okey, murid-murid boleh lihat foto tanah pamah dan kaki bukit ya. Okey, yang seterusnya ialah muara sungai, pinggir tasik dan pinggir laut. Apa itu muara sungai, pinggir tasik dan pinggir laut? Okey, kawasan yang berpasir dan berlumpur, iaitu ditumbuhi oleh hutan pantai. Kita dah belajar semalam ialah kawasan berpasir. Kawasan berpasir ni kawasan hutan akan ditumbuhi oleh hutan pantai. Yang kedua ialah kawasan pinggir laut yang terlindung dan muara sungai berlumpur ditumbuhi oleh hutan paya air masin. Okey, yang seterusnya ialah tanah pamah yang sering ditenggelami, air ditumbuhi dengan hutan paya air tawar. Okey, seterusnya ialah tanah tinggi yang melebihi 1,200 meter. Murid-murid ingat siri yang pertama, lepas cikgu telah ajar bagaimana jenis dan taburan hutan gunung. Jadi tanah tinggi melebihi 1,200 meter ini merupakan jenis ataupun tumbuhan yang berada di kawasan gunung. Okey. Tanah tinggi yang melebihi 1,200 ini ditumbuhi oleh tumbuhan yang di mana tumbuhan ini berada di lapisan tertentu, lapisan 1,800 hingga 2,900 meter. Pula terdapat pertumbuhan lumut dan pokok tumpan seperti orkid serta pokok-pokok bantu. Okey, seterusnya ialah faktor saliran. Faktor saliran sini ada dua. Yang pertama ialah bersaliran baik, yang kedua ialah bersaliran buruk. Di mana bersaliran baik ini ialah biasanya yang dapat mengalir air air dapat mengalir dengan baik. Contoh pokok yang terdapat di sini ialah cengar, okey, tualan, ru dan kelapa. Lokasi ialah di Pulau Sipadan, Sabah, Desa Ru, Johor, air terjun Lansir di Terengganu. Okey, seterusnya ialah bersaliran buruk. Okey, bersaliran buruk ini ialah air bertakum, air yang tidak mengalir. Okey, contoh pokok ialah mengkuan. Okey, mengkuan, mersawa, okey,
Mesawa Paya, Kempas, Nipah dan Nibum. Okey, di mana ke lokasi kawasan tumbuhan ini ialah yang bersalinan buruk, iaitu berada di Tasik Chini dan Tasik berada di negeri Pahang dan Delta Labuk Sungut di negeri Sabah. Okey, seterusnya ialah faktor iklim. Faktor iklim merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan taburan ataupun jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, Malaysia mengalami iklim khotolist istiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, purata suhu iaitu 27 darjah Celsius dan menerima hujan yang banyak iaitu melebihi 2600 mm setahun. Okey, jadi purata suhu yang tinggi serta penerimaan cahaya matahari dan jumlah hujan yang banyak ini telah menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Okey, inilah kawasan hutan hujan tropika. Okey, bagi suhu di kawasan yang tinggi kawasan tinggi dia berbeza dengan kawasan rendah. Okey, suhu di kawasan tinggi mempunyai 18 darjah Celsius di kawasan tertinggi. Ini menggalakkan pertumbuhan hutan gunung. Pada siri yang pertama saya dah sebut, setiap kenaikan 150 meter suhu akan turun 1 darjah Celsius. Contohnya di Gunung Kinabalu. Okey, seterusnya ialah faktor tanah. Okey, faktor tanah ini kita akan mengenali tanah-tanah yang terdapat di Malaysia, murid-murid sekalian. Okey, di Malaysia ini kaya dengan berbagai jenis tanah, iaitu tanah aluvium. Okey, tanah aluvium. Yang kedua ialah tanah laterite. Yang ketiga ialah tanah gambut dan yang keempat ialah tanah berpasir. Okey. Okey, kita tengok apa itu tanah aluvium. Okey, tanah aluvium adalah tanah lana yang terdiri daripada endapan lumpur dan kelodak pasir. Itulah definisi tanah aluvium. Okey, apa itu tanah laterite? Okey, tanah laterite ialah tanah liat yang berwarna merah. Biasa ditanam dengan tanaman getah ataupun kelapa sawit, murid-murid sekalian. Okey, yang seterusnya ialah tanah gambut. Okey, tanah gambut ini adalah tanah yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang telah repuk. Okey, inilah tanah gambut. Biasanya tanah gambut ini sesuai untuk tanaman nanas di Johor. Okey, tanah berpasir. Tanah berpasir ini adalah tanah yang terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen. Okey, sedimen yang mempunyai butiran kasar dan berkerikil. Okey, inilah jenis-jenis tanah yang terdapat di Malaysia. Okey, seterusnya ialah jenis tanah dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okay, yang pertama kita melihat hutan hujan tropika. Okey, hutan hujan tropika terdapat jenis tanah aluvium dan juga tanah laterite. Okey, jenis pokok ialah cengal, meranti, tualan. Dan di sini di mana terdapat hutan hujan tropika yang bertanah aluvium ini? Okey, di kaki Banjaran Titiwangsa, Perak dan Banjaran Tahan. Okey, sungai ialah hutan paya air masin. Hutan paya masin, jenis tanah yang terdapat di kawasan ialah tanah gambut. Tanah gambut yang seperti mana yang cikgu sebut tadi. Juga terdapat tanah aluvium. Okey, jenis pokok yang terdapat di kawasan paya air masin ini ialah pokok bakau, bakar jongkong dan bakar api-api. Banyak jenis pokok bakar sebenarnya, murid-murid. Okey, di mana lokasi ini? Okey, terdapat di Laut Matang, Perak, Muara Sungai Perak dan Tanjung Piah, Johor. Okey, itu ialah hutan paya air masin. Okey, seterusnya ialah hutan paya air tawar. Okey, hutan paya air tawar, jenis tanah yang terdapat di sini ialah tanah gambut dan juga tanah aluvium. Okey, apakah jenis pokok yang terdapat di sini? Pokok nipah, pokok mengkuan, pokok terap. Okey, di mana lokasi hutan paya air tawar ini yang mempunyai jenis tanah gambut dan aluvium, iaitu Tasik Chini dan Tasik Bera. Okey, negeri Pahang dan Delta Rajan di Sarawak. Okey, seterusnya ialah hutan pantai. Hutan pantai, jenis tanah ialah berpasir. Okey, apakah tumbuhan yang sesuai dengan tanah pasir ini? Ialah tapak kuda, pokok ru dan pokok kelapa.
Okey, di mana lokasi ini? Contoh saya telah sebut ialah Pantai Iraman Kelantan, Pantai Tajuru Langkawi. Okey, seterusnya ialah hutan gunung. Hutan gunung, apakah jenis tanah? Iaitu tanah laterite. Okey, jenis pokok ialah oak, laurel dan paku pakis. Di mana lokasi ini? Ialah Gunung Kinabalu, Sabah dan Gunung Jerai di Kedah. Okey, kita telah mempelajari. Setelah kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, marilah kita melihat pula apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang banyak memberi manfaat kepada alam sekitar, kepada manusia dan negara kita. Apa kepentingannya tu, cikgu? Tak sabar saya nak tahu. Tadi saya telah membincangkan faktor yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, untuk yang seterusnya saya akan membincangkan apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Merujuk kepada artikel ataupun Keratan Akhbar ini menunjukkan bahawa hutan kita mempunyai banyak kepentingan. Hutan sikap kita mencatatkan sejuta rahsia sebenarnya, dan begitu juga bagaimana kesedaran Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar telah menubuhkan di wilayah persekutuan telah menubuhkan Jabatan Perhutanan untuk membangunkan tumbuh-tumbuhan di Putrajaya. Okey, seterusnya ialah apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, terdapat 5 semuanya. Yang pertama ialah keseimbangan ekosistem. Yang kedua ialah sumber perubatan. Yang ketiga, kawasan tadahan hujan. Yang keempat ialah sumber bahan mentah. Yang kelima ialah habitat ataupun tempat tinggal. Okey, apa itu kawasan tadahan hujan? Okey, oleh kerana negara kita terdiri daripada tanah tinggi yang telah kita pelajari, jadi kawasan tanah tinggi menjadi tadahan hujan. Jadi bertindak sebagai span berongga, jadi menyerap air dan mengalirkan air ke sungai, empangan, kolam dan tasib. Air yang diserap dalam tanah ditapis secara semula jadi dan menjadi air bersih. Sebab itulah ada rakan-rakan yang mengambil air di kawasan kaki bukit, iaitu air mineral untuk dijual kepada kita semua. Okey, contoh ialah Banjaran Kapuas Hulu Sarawak, okey, dan Taman Negara Royal Bloom Perak. Ini sebagai contoh sahaja. Okey, murid boleh lihat foto. Ini ialah Taman Negara Royal Bloom Negeri Perak. Okey, yang kedua ialah memberi kepentingan dari segi keseimbangan ekosistem. Apa maksud ekosistem? Ekosistem ialah saling kaitan komponen biotik dan abiotik dalam alam sekitar. Okey, murid boleh lihat foto yang saya paparkan di sini, bagaimana alam kita ini dipenuhi dengan komponen biotik dan abiotik. Okey, apa itu biotik? Biotik ialah organisma hidup seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia. Maknanya organisma hidup. Okey, apa itu abiotik? Ialah persekitaran fizikal seperti bentuk muka bumi, tanah, batuan, air, udara, mineral dan sumber tenaga suria. Okey, kita lihat betapa seronoknya binatang-binatang hidup di sini dengan keindahan pokok dan sebagainya. Okey, yang seterusnya ialah sumber perubatan. Okey, bagaimana tumbuhan ini yang terdapat di Malaysia ini boleh digunakan dalam bidang perubatan. Dipanggil perubatan alternatif, di mana akar, kulit, ranting dan buah boleh dijadikan sebagai salah satu daripada bidang perubatan. Okey, contoh saya bagi sini ialah tokak ali, di mana akarnya berfungsi untuk kesihatan, sembuh, untuk bagi daun, akar dan bunga, senduduk, daun, bucuk dan akar. Inilah mana fungsi. Setiap jenis tumbuhan ini ada fungsi dia. Pegaga, mungkin murid pernah melihat pegaga
di mana keseluruhan pokok bergagi ini berkhasiat, dan juga kremek untuk daun. Okey, ini ialah foto yang saya paparkan tongkat ali di mana akar dia sangat berguna untuk perubatan. Okey, sembur daun, akar, bunga, senduduk, daun, akar pucuk, misal kucing, juga untuk daun, akar, bunga, semuanya berfungsi untuk kesihatan manusia. Okey, yang seterusnya ialah habitat. Habitat ialah tempat tinggal ataupun tempat hidup bagi haiwan, haiwan ataupun fauna dan tumbuh-tumbuhan, iaitu flora. Jadi hutan bertindak sebagai habitat kepada berbagai spesies flora dan fauna. Okey, hutan juga sebagai tempat perlindungan. Tempat perlindungan dan sumber makanan bagi hidupan liar. Okey, yang seterusnya ialah sekiranya berbayangkan sekiranya tumbuh-tumbuhan ini musnah, bagaimana nasib flora dan fauna kita masa akan datang. Okey, contoh ialah Taman Negara Endau Rompin di Johor Lemah Danu di Sabah. Okey, ini adalah contoh habitat. Habitat ini burung tempua, sangat cantik, sangat indah yang dicipta oleh burung tempua. Ini ialah sarang tembuan. Sarang tembuan ini. Okey, yang sini ialah sarang lebah. Apa beza tembuan dengan lebah? Mungkin pelajar boleh merujuk seperti ini. Apa beza tembuan dan lebah? Apa beza kegunaan dia? Okey, seterusnya ialah dedalu. Inilah contoh flora, dedalu. Okey, ini ular, tempat tinggal ular. Yang seterusnya musang pandan. Okey, tanduk ini ialah tanduk rusa, ialah bukan binatang ni dah. Tanduk rusa ini ialah sejenis tumbuhan yang sebagai epifit yang menumpan di pokok yang lain. Contoh lagi ialah pokok lansui. Saya sebut semalam lansoya. Namanya Aspergillus nidus. Okey. Inilah contoh. Okey, sebenarnya ialah bagaimana apakah kepentingan yang lain ialah sumber bahan mentah. Okey. Hutan adalah penting sebagai bahan mentah kepada industri. Contoh ialah buluh dan rotan untuk pembuatan kraft tangan dan perabot. Okey, kayu bakau. Kayu bakau yang telah kita pelajari untuk bahan api dan juga bahan binaan. Contohnya cerucuk untuk tapak pembinaan kerana sifatnya yang tahan air. Okey, sebenarnya yang mempunyai berbagai contoh untuk pembalakan. Saya sebut semalam dalam siri yang pertama, hutan hujan tropika, lapisan atas, iaitu pokok cengar, pokok balau dan keruing. Ini sebagai contoh. Jangan kayu badak kita ni diekspor ke India, Indonesia, Vietnam, Jepun dan sebagainya. Okey, ini contoh yang saya ambil daripada buku teks sebenarnya, buku teks. Bagaimana data ini ialah ekspor kayu badak Malaysia mengikut negara utama kita pada tahun 2016, di mana negara yang paling banyak kita ekspor ialah negara India, sebanyak 67%. Diikuti oleh negara Indonesia 13%, Vietnam 7.6%, Jepun 7.1%, China 3.3%, lain-lain 2%. Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya kayu balak di negara kita. Okey, ini ialah Kerajaan Akbar yang menyatakan bahawa ekspor kayu balak dan produk kayu tempatan diunjurkan meningkat kepada 23 bilion pada tahun 2019 berbanding dengan ringgit Malaysia 22.3 bilion pada tahun lalu, makna tahun 2018. Dan ekspor kayu balak tahun jangka meningkat dari tahun ke tahun. Okey. Sebenarnya ialah foto bahan mentah. Okey, inilah baku, kerusi. Okey, ini kayu balak. Ini ialah cerutuk untuk pembinaan dan ini kayu aram yang buat daripada pokok bakar. Okey. Akhir sekali cikgu ingin berkongsi apakah itu pentaksiran untuk PT3 1, 2 dan 3. Yang mana pentaksiran geografi ini dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama ujian bertulis, yang kedua kerja lapangan. Okey, untuk ujian bertulis ini ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, di mana di bahagian A ini ialah
soalan objektif, iaitu menyediakan 20 markah. Okey, 20 markah dan ada 20 soalan semuanya. Okey, bahagian B ialah 50 markah, iaitu struktur. Okey, soalan pertama ialah berkait dengan peta topo. Disediakan 15 markah. Okey, soalan kedua bahagian B ialah jadual, graf dan carta untuk 15 markah. Dan yang untuk soalan ketiga dan keempat ialah topik-topik yang berkait dengan geografi fizikal, geografi manusia, geografi kawasan. Kawasan kita belajar Asia Tenggara, Asia dan dunia, dan isu dan pengurusan. Ini berada juga di bahagian B, soalan nombor 3 dan nombor 4. Okey, murid-murid sekalian. Okey, seterusnya ialah bahagian C. Bahagian C ini menyediakan markah 30 markah, iaitu soalan esei. Jadi di sini akan ditanya semua bab kecuali kemahiran geografi. Kenapa kemahiran geografi tidak ada di bahagian C? Kerana dia sudah berada di bahagian B, iaitu soalan pertama dan soalan kedua yang menyediakan 30 markah, murid-murid sekalian. Okey, ini sebagai contoh. Contoh pada sesi pertama lepas saya telah membincangkan contoh soalan objektif. Jadi untuk kali ini saya akan memberi contoh soalan struktur. Jadi biasanya soalan struktur ini ialah menyediakan 10 markah. Okey, berdasarkan rajah 1 di bawah, jawab soalan di bawah. Inilah foto ataupun rajah tumbuhan semula jadi. Okey, kalau pelajar boleh lihat, ini tumbuhan apa ini? Okey, Aminah, tumbuhan apa ini? Okey, tumbuhan hujan tropika. Cikgu tanya dah, walaupun cikgu tak bagi soalan lagi. Okey, ini contoh soalan. Jadi berdasar 3A, berdasarkan rajah 1, namakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi tersebut. Okey, hanya 1 markah saja. Okey, itu soalan A, 3A. 3B, namakan. Okey, namakan lapisan. Lapisan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat pada rajah di atas. Okey, itu ialah soalan B. Ada 2 markah. Okey, soalan C. Berikan 3 contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat pada rajah di atas. Okey, itu menyediakan 3 markah. Okey, soalan D. Jelaskan kepentingan. Jelaskan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, menyediakan 4 markah. Maksudnya, kalau kita tengok segi kata kerja, jelaskan, menunjukkan bahawa pada huraian. Pelajar kena menghuraikan. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Okey, ini adalah contoh. Okey, Aminah tolong jawab. Ini dah jawab. Okey, berdasarkan rajah 1, namakan jenis tumbuhan semula jadi tersebut. Dia jawab hutan gunung. Betul tidak? Hutan gunung. Tadi saya dah sebut. Hutan apa? Okey, salah. Maka salah. Okey, salah. Kosong markah. Okey, namakan lapisan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat pada rajah di atas. Okey, 1. 1 tadi saya sebut. Okey, 1 apa? Kawasan apa ni? Lapisan lantai hutan. Okey, jadi apabila lantai hutan, maksud kalau dia jawab lantai hutan, betul. Okey, 1 markah. Okey, lapisan tengah. Lapisan 4, lapisan tengah. Betul tidak? Salah. Sebab apa? Bukan lapisan tengah. Iaitu lapisan apa ni? Okey, apa murid-murid? Okey, nanti kita tengok lepas ni. Okey. Okey, berikan 3 contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat pada rajah di atas. Okey, pine. Okey, pine betul. 3 contoh daripada rajah di atas. Okey, pine. Salah kan? Ini hutan gunung. Okey, salah. Okey, salah. Okey, sini. Okey, oak. Betul? Murid-murid betul? Okey, salah. Sebab ni hutan gunung. Okey, spruce. Salah. Okey. Kosong markah. Okey, jelaskan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, Aminah menjawab habitat dan juga tadahan hujan. Okey, kalau murid-murid jawab macam ni, berapa markah kita nak bagi Markah yang sepatutnya ialah 4 markah. Okey, habitat betul. Okey, 1 markah. Okey, tadahan hujan 1 markah.
Okey, kenapa cikgu bagi 2 markah? Kerana dia hanya menyenaraikan sahaja. Apabila menyenaraikan sahaja, dia hanya maksimal hanya 2 markah. Walaupun dia menyediakan banyak jawapan, tapi sekiranya dia menyenaraikan, dia hanya mendapatkan 2 markah sahaja. Okey, ni contoh pelajar yang baik Contoh nama Ali Okey, jawapan dia pertama ialah hutan hujan tropika. Betul. Okey, 1 markah. Okey, latah hutan. Tadi saya sebut betul Betul, 1 markah. Renjung. Tadi renjung kan. Saya tak beritahu jawapan tadi kan. Renjung. Ya, betul, 1 markah. Okey, berikan 3 contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat pada raja di atas. Okey, Ali jawab cendawan. Betul. Okey, epifit. Betul. Okey, cengar. Betul. Okey. Berapa markah terdapat tu? Okey, markah penuh Jelaskan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, dia betul ayat kepentingan tumbuhan semula jadi menjadi kawasan tadahan hujan. Ini dipanggil satu fakta. Okey, 1 ini kerana hutan bertindak sebagai sepan berongga, huraian menyerap air dan mengalirkan air. Ini huraian 1 markah. Okey, sebenarnya ialah sebagai contoh perubatan. Okey, perubatan tadi saya sebut 1 fakta. Okey, 2 fakta kedua Okey, dan kepada manusia dijadikan minuman dan kesihatan. Huraian 1 markah. Maka jawapan ialah Ali dapat okey, semuanya ialah 10 markah. Okey. Okey, inilah jawapan yang jawapan yang cikgu sebut tadi ialah hutan hujan tropika. Dan jelaskan kepentingan tumbuhan semula jadi. Sebenarnya banyak jawapan yang boleh pelajar tulis di sini. Okey, akhir sekali cikgu memberi rumusan hasil daripada standard pembelajaran yang kita belajar tadi ialah pertama, menghuraikan 4 faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang pertama iaitu bentuk muka bumi, yang kedua iklim, yang ketiga saliran, dan yang keempat tanah. Dan seterusnya ialah menjelaskan pelajar dapat menjelaskan 5 kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, iaitu pertama ialah keseimbangan ekosistem, yang kedua sumber perubatan, yang ketiga habitat, yang keempat sumber bahan mentah, yang kelima kawasan tadahan hujan. Okey, akhir sekali marilah kita sama-sama hayati surah Al-Quran, surah Al-A'raf. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Maksudnya, apa yang disediakan oleh Allah kepada kita, alam yang cantik, jangan kita rosakkan. Dan kita ingat lagu Zainal Abidin, bumi yang tiada rimba seumpama hamba, dia dicemar manusia yang jahil ketawa, bumi yang tiada udara bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disedari. Bumi tanpa lautan akan kehausan, pasti lambat laun hilang duniaku yang malam. Alhamdulillah, kita telah menamatkan pembelajaran kita untuk tajuk faktor dan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Diharapkan cikgu harapkan murid-murid dapat mempelajari tajuk ini dengan rakan-rakan dan juga guru-guru nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.